Ada yang bagi pandangan kes ni Elin ni bukan pasal undang-undang Islam, bukan pasal undang-undang syariah. Dia pasal pertindihan bidang kuasa jer. Dia tak jer, okey? Sebab implikasi dia sangat besar susulan keputusan kes ni Elin oleh Mahkamah Persekutuan ni. Tak payah nak jer sangat. Saya lihat pandangan yang viral dari sudut undang-undang nampak tak seimbang. Kelihatannya mereka yang bagi pandangan tidak ada latar belakang syariah langsung. Jadi bagaimana kita nak yakin bahawa mereka bersifat protektif ataupun bersifat melindungi undang-undang syariah? Sebagai seorang peguam sivil dan juga peguam syar'i, dan saya juga mengendalikan kes-kes jenayah, saya rasa terpanggil untuk bagi pandangan. Pandangan saya dari kacamata yang nak melihat kedua-dua mahkamah sivil dan mahkamah syariah saling melengkapi, saling bantu-membantu dalam menegakkan undang-undang untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Bukannya saling menganggap masing-masing tak relevan ataupun saling menidakkan kepentingan masing-masing. Malaysia telah ada dua set mahkamah. Satu mahkamah sivil dan mahkamah syariah ini sejak merdeka lagi. Bukan baru ada 4-5 tahun ni. Dan enakmen jenayah syariah yang ada kesalahan-kesalahan yang turut disebut dalam kanun kesiasaan bukan hanya Kelantan. Ada banyak lagi negeri-negeri lain yang turut ada enakmen jenayah syariah dengan pattern yang sama. Contohnya Pulau Pinang. Sejak 28 tahun yang dulu dah ada enakmen jenayah syariah macam itu. Selangor sejak 29 tahun yang dulu. Negeri Sembilan sejak 32 tahun yang dulu. Johor dah 27 tahun. Pahang dah 11 tahun. Mereka pun ada kesalahan-kesalahan yang turut disebut dalam kanun kesiasaan seperti liwat, sumbang mahram, muncikari, pasal halal. Jadi bukan hanya Kelantan. Jadi bila enakmen jenayah syariah Kelantan berjaya dicabar, maka negeri-negeri lain akan menunggu masa. Yang boleh buat undang-undang dalam negara kita ni ada dua pihak sahaja. Satu Parlimen, satu Dewan Undangan Negeri. Parlimen buat undang-undang di peringkat persekutuan, DUN buat undang-undang di peringkat negeri, yang mana Islam duduk bawah bidang kuasa negeri. Jadi perlembagaan memang bagi kuasa pada DUN untuk gubal undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang berkaitan dengan kes sivil atau kes mal, dan juga undang-undang Islam yang berkaitan dengan kes jenayah. Jadi bukan saja-saja Dewan Undangan Negeri ni duk gubal undang-undang Islam yang berkaitan dengan kesalahan jenayah ni. Sebab perlembagaan bagi kuasa tu dah lama dah bagi. Sebab itu enakmen jenayah syariah ni pun usianya puluhan tahun dah. Cuma sejak akhir-akhir ini sahaja ia dipertikaikan dan dicabar. Cumanya untuk kes sivil ataupun mal, perlembagaan bagi penjelasan yang detail. Undang-undang apa sahaja yang DUN boleh buat. Okey, jadi DUN boleh buat undang-undang yang berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan pewarisan, berkaitan dengan kahwin, cerai, nafkah dan sebagainya ada disebutkan. Tetapi untuk kes jenayah, perlembagaan tak perincikan sedetail itu. Dia cuma sebut DUN ni boleh buat undang-undang untuk bagi hukuman pada orang Islam yang melakukan kesalahan terhadap perintah agama kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Dia bagi kecuali itulah yang menyebabkan berlaku pertembungan ataupun kekeliruan ini. Sebab walaupun ada pengecualian itu, Mahkamah Syariah telah pun beroperasi selama puluhan tahun mendengar, membicarakan dan menjatuhkan hukum untuk kesalahan-kesalahan ini yang turut ada dalam kanun kesiasaan. Namun sepanjang tempoh ini ia tak dipertikaikan. Ia boleh berjalan seperti biasa. Dah ada Mahkamah Syariah jatuh hukum untuk orang yang melakukan sumbah mahram, kes liwat dan sebagainya. Jadi kalau kesalahan-kesalahan itu ada dalam enakmen jenayah syariah, ada juga dalam kanun kesiasaan, apa yang membezakan? Confirm lah ada perbezaan dia. Memang beza weh. Siapa yang ada pengalaman handle kes di Mahkamah Syariah dan juga bawa kes di Mahkamah Sivil, confirm tahu apa perbezaan dia. Okey, kembali kepada topik utama kita. Apa yang membezakan kesalahan tu di bawah enakmen jenayah syariah dan juga kesalahan tu di dalam kanun kesiasaan? Jenayah syariah ini awak bersalah kepada Allah. Macam mana nak tahu? Disebut di dalam Quran, dalam hadis, dalil-dalil syarak. Tetapi jenayah pula awak bersalah kepada negara ataupun kepada undang-undang yang digubal oleh negara itu. Macam mana nak tahu? Adalah yang disebut dalam kanun kesiasaan tu. Di Mahkamah Syariah, rujukan nas undang-undang dan juga hala tuju perbicaraan itu berbeza. Sebab di Mahkamah Syariah, hakim-hakim dan peguam-peguam akan merujuk kepada Quran, kepada hadis, ijma' qiyas, nas syarak. Tetapi kalau di Mahkamah Sivil, semestinya tak boleh guna Quran, tak boleh guna hadis dalam perhujahan.